Salam sejahtera kepada semua. Hari ini kita akan sambung subtopik 5.2 Teori Kos Pengeluaran. Pada akhir pengajaran dan pembelajaran hari ini, pelajar dapat menerangkan hubungan antara kos sud dengan kos purata, kos sud dengan kos berubah purata. Yang kedua, pelajar dapat menerangkan sebab keluk kos purata jangka pendek berbentuk U. Ketiga, kos pengeluaran jangka panjang di mana kita akan mentakrif, melakar, dan menjelaskan kos pengeluaran jangka panjang serta menerangkan hubung kait kos purata jangka panjang dengan kos purata jangka pendek. Raja menunjukkan hubungan AFC, AVC, dan AC. Keluk AFC menurun apabila kuantiti bertambah tetapi sentiasa bernilai positif. Keluk AVC pula mencapai titik minimum iaitu di titik A lebih awal berbanding keluk AC di titik B. AVC menurun disebabkan oleh hukum pulangan bertambah. Keluk AVC naik selepas titik minimum pada A disebabkan oleh hukum pulangan berkurang. Subtopik 5.2.2b hubungan MC dan AC dan MC dan AVC. Berdasarkan Raja, sebelum Q2, keluk AC sedang menurun. AC berada di atas MC, bermakna MC kurang daripada AC. Pada Q2, keluk AC mencapai titik minimum. MC bersilang dengan AC. Selepas Q2, keluk AC sedang meningkat. AC berada di bawah MC, bermakna MC melebihi daripada AC. Hubungan MC dan AVC pula, sebelum Q1, keluk AVC sedang menurun. AVC berada di atas MC, bermakna MC kurang daripada AVC. Pada Q1, keluk AVC pada titik minimum AVC. MC bersilang dengan AVC. Selepas Q1, keluk AVC sedang meningkat. AVC berada di bawah MC, bermakna MC melebihi daripada AVC. Subtopik seterusnya ialah 5.2.2c, sebab keluk kos purata jangka pendek berbentuk U. Keluk kos purata jangka pendek berbentuk U disebabkan hukum pulangan berkurangan. Dalam jangka pendek, sekurang-kurangnya satu input adalah tetap. Penambahan input berubah, iaitu buru, pada mulanya akan meningkatkan keluaran pada kadar bertambah dan kos purata menurun. Maka, keluk SAC, iaitu kos purata jangka pendek, mulanya mencerun ke bawah. Penambahan input berubah yang berterusan akan menyebabkan ketidakcekapan dalam penggunaan input tetap dan meningkatkan keluaran pada kadar berkurangan. Ini menyebabkan kos purata meningkat, maka keluk SAC mencerun ke atas. Kita beralih kepada subtopik
5.2.3 E. Kos purata jangka panjang LAC. Keluk kos purata jangka panjang ialah keluk yang menunjukkan kos purata minimum yang mungkin dicapai oleh firma pada setiap output apabila firma mengubah suaikan output mengikut kehendak pasaran dalam jangka panjang. Firma dapat merancang dan memilih saiz loji yang dapat meminimumkan kos pengeluaran. Oleh yang demikian, jangka panjang juga dikenali sebagai jangka masa perancangan. Dalam kos pengeluaran jangka panjang, firma mempunyai masa yang mencukupi untuk mengubah kuantiti semua faktor pengeluaran yang digunakan selaras dengan perubahan pasaran. Sebab semua input adalah input berubah. Firma hanya menanggung kos berubah, tiada kos tetap. Oleh itu, dalam jangka panjang, tiada faktor tetap dan tiada kos tetap, dan seterusnya tiada kos tetap purata. Kos purata jangka panjang merupakan perubahan skala pengeluaran firma yang menyebabkan wujudnya satu siri keluk kos purata jangka pendek. Setiap satu keluk kos purata jangka pendek melambangkan satu skala pengeluaran. Untuk setiap tingkat keluaran, firma hanya akan mengeluarkan keluaran dengan kos purata yang paling rendah. Raja menunjukkan 3 saiz loji berbeza, yaitu SAC 1, SAC 2, dan SAC 3. Pada keluaran Q1, firma akan memilih saiz loji SAC 1 di titik B. Ini karena kos purata, yaitu OC2, lebih rendah daripada kos purata OC3 pada SAC2 di titik E. Apabila firma meningkatkan keluaran pada Q2, firma boleh memilih sama ada saiz loji SAC1 atau SAC2. Ini karena kos purata adalah sama pada OC2 di titik C. Apabila firma meningkatkan lagi keluaran pada Q3, firma boleh memilih saiz loji SAC2 di titik D. Ini karena kos purata OC1 adalah lebih rendah daripada kos purata OC2 pada SAC3, yaitu di titik E. Akhir sekali, pada keluaran Q4, firma akan memilih saiz loji SAC3 karena kos purata OC0 di titik F adalah pada titik minimum SAC3. Maka, LAC terbentuk daripada sambungan titik-titik B, D, F pada saiz loji SAC yang memberi kos per unit terendah pada pelbagai tingkat keluaran. Oleh itu, keluk LAC terdiri daripada bahagian keluk kos purata jangka pendek yang dapat meminimumkan kos pengeluarannya dalam pelbagai tingkat output. Dalam keadaan sebenar, banyak saiz loji yang dapat dipilih oleh firma. LAC terbentuk daripada sambungan titik-titik SAC yang memberi kos per unit terendah pada pelbagai tingkat keluaran. LAC berbentuk U disebabkan oleh ekonomi bidangan dalaman dan tak ekonomi bidangan dalaman, manakala SAC berbentuk U disebabkan oleh hukum pulangan berkurangan. Seterusnya ialah subtopik 5.2.3b, hubung kait LAC dengan SAC.
Pada output Q1, LAC sedang menurun. SAC1 menyentuh LAC pada SAC1 yang sedang menurun, yaitu di titik E. Pada output Q2, LAC mencapai titik minimum. SAC2 menyentuh LAC pada SAC2 minimum, yaitu di titik B. Pada output Q3, LAC sedang meningkat. SAC3 menyentuh LAC pada SAC3 yang sedang meningkat, yaitu di titik C.